tak? Dulu masa saya mula-mula masuk 15 tahun yang lalu, ulama dalam PAS 70%, 30% orang macam saya yang disebut sebagai profesional. Sekarang ni, saudara, 70% adalah parasit, 30% saja adalah ulama. Ini yang sebabnya negara Islam pun dah terkubur. Pasal beban yang ditanggung oleh PAS daripada parasit ini, salah satu daripada parasit ini yang tak mau dalam PAS ialah perkataan Islam itu. Pasal apa dia tak mau? Pasal DAP tak mau, PKR tak mau, Anwar Ibrahim tak mau. Pasal apa kalau pakai perkataan Islam itu, apa masalahnya? Itu orang Cina tak suka, orang India tak suka. Kalau orang Cina India tak suka, apa jadi? Perjalanan ke Putrajaya terkendala. Saudara-saudara, saya kawan kepada ahli parlimen Shah Alam ni. Satu masa dulu kawan baik dia ialah ahli parlimen Kuala Selangor. Apa kata ahli parlimen Kuala Selangor hal mengenai negara Islam ini? Dia sendiri mengatakan negara Islam ini tak mungkin wujud di Malaysia ini. Banyak orang PAS, pemimpin PAS. Negara Islam tak mungkin wujud di Malaysia berdasarkan faktor demografi. Aduh, semilu tuan-tuan, macam di sini diricih-ricih dengan semilu hati saya ni. Pasal apa? Hasan Ali masuk PAS nak tengok perjuangan, nak bersama-sama dengan perjuangan menegakkan masyarakat Islam, menegakkan negara Islam, melaksanakan hudud. Saya baca laporan demi laporan, universiti buat laporan, individu-individu buat laporan, grup-grup buat laporan, kumpulan-kumpulan buat laporan. Sejak saya bekerja dengan kerajaan dulu tahun 1971 tuan-tuan, pegawai takbir dan diplomatik, sampai dekat 20 tahun bekerja dengan kerajaan, laporan saya baca. Laporan masalah anak-anak, masalah anak remaja, laporan mengenai akhlak remaja, masalah salah laku remaja, masalah salah laku anak-anak di universiti, salah laku anak-anak sekolah. Seluruhnya mengatakan penyelesaiannya kena balik kepada Islam, kena balik kepada agama. Seluruhnya. Sehingga ada laporan itu mengatakan penyelesaiannya mesti laksanakan hudud. Itu penyelesaiannya. Tapi tuan-tuan, macam mana seorang ahli parlimen PAS, pimpinan PAS tidak percaya kepada kekuasaan, kebolehan, kemampuan yang ada kepada Islam untuk mengukuhkan satu masyarakat Islam di Malaysia ini? Apalagi tuan-tuan beban dalam PAS. Ahli parlimen yang sama di Kuala Selangor mengatakan dalam sebulan yang lepas, PAS bersedia menerima siapa saja memegang jawatan timbalan presiden daripada kalangan orang yang bukan Islam. Allah, wahai orang PAS yang saya kasihi, saya tak nampak bantahan daripada PAS Section 18. Tak ada bantah. Pasal apa kau tak bantah? Dia mengatakan PAS bersedia menerima kejawatan timbalan presiden daripada mereka kalangan yang bukan Islam. Timbalan presiden ni puan-puan, atas presiden, bawah timbalan presiden, bawah lagi rank yang ketiga naik presiden. Saya dulu naik presiden, 6 tahun saya naik presiden. Yang cakap kepada tuan bukan komen-komen buat, bukan ahli-ahli biasa, bukan naik presiden. Dan saya dalam sejarah parti
Rasanya itulah satu sejarah yang tercatat. Tak ada orang jadi naik presiden hanya dalam masa 3 tahun masuk parti terus jadi naik presiden. Saya lah 3 tahun terus naik presiden. Bukanlah saya nak mengatakan hebat sangat, tidak, tapi saya nak mengatakan itulah rekodnya, itulah catatan sejarahnya. Saya nak mengatakan saya naik presiden pasal saya terlibat dengan dasar-dasar parti. Dasar parti tidak mengizinkan dalam mana ketika, dalam mana masa jawatan-jawatan terpenting, presiden, timbalan presiden dan naik presiden tidak dibenarkan kalau dapat dalam parti. Jawatan-jawatan ini tidak diisi oleh mereka yang bukan ulama. Yang bukan ulama, tuan-tuan, Islam bukan ulama. Recommendation daripada Profesor Dato' Harudin bila dibuat tentang negara Islam, dalam recommendationnya dan lain-lain tulisannya menyebutkan dengan arahan daripada almarhum Datuk Fadil Noh, dia mencatatkan supaya presiden mesti selamanya ulama, timbalan presiden mesti selamanya ulama, beberapa naik presiden mesti selamanya ulama. Sedangkan ahli parlimen Kuala Selangor bukan mencadangkan ulama, timbalan presiden di kalangan orang yang bukan Islam. Saudara, ini beban. Beban ini bukan beban kecil. Saya tak tahu berapa tan batu yang digalas. Cuba tuan-tuan orang PAS ini nafikan apa yang saya kata. Apalagi beban tadi Datuk Zul menyebutkan, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor ambil jawatan. Saya digugurkan dari Pesuruhjaya, lantik Pesuruhjaya baru. Saya Pesuruhjaya 8 tahun, Pesuruhjaya PAS Selangor 8 tahun. Tuan-tuan perempuan, macam mana keluar daripada pimpinan orang nombor 1 PAS di Negeri Selangor? Bila saya memanggil satu press conference di rumah saya untuk melihat video daripada 2 suami isteri yang orang Melayu, orang Islam masuk Kristen, telah dimurtadkan. Tuan-tuan bayangkan, dalam dia sebut, tuan-tuan, dia oleh kerana dia dulu pelajar MRSM, dia dulu pelajar daripada salah sebuah pusat pengajian tinggi, tak mau sebutlah tuan-tuan, orangnya educated, masuk Kristian, tuan-tuan, orang Melayu, isterinya Melayu, rupa macam kita, kulit macam kita, rambut macam kita, tinggi macam kita, bahasa macam kita, cakap macam kita, ada internet macam kita, kahwin macam kita, beranak macam kita. Tapi dia telah menggugurkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia kata? Atas kesedarannya, dia dilantik menjadi ketua untuk mendakwahkan Kristianiti kepada orang Melayu. Oleh kerana kemampuan dia, oleh kerana kelulusan dia, oleh kerana kemampuan bercakap dia, dilantik menjadi pendakwah dalam kumpulan dia. Banyak lagi kumpulan, dia kata berbelas-belas, berpuluh-puluh dalam borak ni dengan saya. Kumpulan yang dia sendiri mengetuainya. Orang Melayu yang dah masuk Kristian dalam kumpulan dia 300 ke 400 orang di Petaling Jaya dan di Kelanigan. Itu kumpulan dia, kumpulan dia. 300, 400 orang. Menteri Besar Selangor minggu lepas melantik satu jawatan kuasa. Daripada awal lagi Menteri Besar dah ragukan kenyataan saya. Mana ada orang masuk Kristian? Mana ada orang Melayu masuk Kristian? Berapa orang yang dah masuk Kristian? Seolah-olah dia mencabar saya, daripada orang negeri pun dia cabar saya. Mana ada? Saya tunjukkan dengan video. Video itu bukan video tahun 2002. Ketua Penerangan PAS Pusat mengatakan video itu tahun 2002. Video itu dirakam sekitar dalam sebulan yang lalu
habis penggambaran dan dibuat video dalam bentuk itu. Dalam 2 minggu yang lalu baru saya buat press conference. Saudara-saudara, tapi saya nak menyebut Menteri Besar tubuhkan jawatan kuasa, nak kaji, nak tengok betul tak ada Kristian ni mengkristiankan orang Islam, betul tak ada gerakan Kristian untuk mengkristiankan orang Islam. Dan saya yakin dia nak tengok recommendation yang mengatakan memang tidak ada di Selangor gerakan mengkristiankan orang Islam, memang tak ada proses memurtadkan orang-orang Islam di Selangor ini. Yang itu hasil saya dia nak tengok. Saudara-saudara, sebagai Menteri Besar sekarang ni dia jadi exco agama. Menteri Besar sekarang jadi exco agama, dia ambil portfolio saya. Saudara, kalau dengar orang tak murtad pun baru ada 1 orang yang cuba nak dimurtadkan, sudah cukup kita menubuhkan satu jawatan kuasa besar untuk mengkaji perkara ini. Bukan 400, bukan 300, bukan 4,000, bukan 5,000, seorang. Belum lagi baru ada gerakan, baru ada usaha untuk memurtadkan laki-laki atau perempuan sebagai exco yang bertanggungjawab pada agama. Kita sudah mengambil satu tindakan yang pasti. Itu yang saya buat. Saya menubuhkan USA, Unit Selamatkan Akidah. Ada 56 orang datang jumpa kita, orang Islam yang nak masuk Kristian. Masya Allah tuan-tuan, kalau dengar cerita daripada mereka, cerita daripada mulut mereka yang dah datang berjumpa saya, yang dah buat confession bersama-sama dengan saya, Masya Allah tuan-tuan, saya nak mengatakan masalah murtad di Selangor terutamanya, di Petaling Jaya terutamanya, di Shah Alam terutamanya, sudah masuk kepada peringkat yang sangat serius. Anak-anak tuan-tuan jaga-jaga. Saya selalu sebut, yang tak sembahyang itulah yang paling vulnerable. Yang tak ke masjid, yang tak ke surau, yang tak cari ilmu, itulah yang paling vulnerable. Anak kita yang umur 27 tahun dan 14 tahun tak pernah pegang Quran, tak pernah baca Quran, itulah yang paling vulnerable. Mak bapak yang tak pernah tanya anak tentang agama, kemampuan agama, kebolehan agama, itulah yang paling vulnerable. Mak bapak yang berkelahi pagi, petang, siang, malam, inilah keluarga yang paling vulnerable. Anak-anak yang tak tahu di mana nak cari tempat bergantung akibat ibu bapa yang bercerai-berai, inilah golongan yang paling digemari oleh orang Kristian. Mak bapak kita yang sakit yang dikatakan terminal illness, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, inilah orang-orang yang paling digemari oleh pendakwa-pendakwa Kristian. Orang-orang yang berhutang, tuan-tuan, punya banyak orang Shah Alam datang jumpa saya. Masa saya jadi esko, tuan-tuan, dan berbagai-bagai kadang-kadang nak menyelesaikan hutang, tolonglah doktor, tolonglah doktor. Alung 3-4 dah kejar saya, malam kejar saya, siang kejar saya. Surat-surat ugutan dalam tulisan darah pun dah dihantar kepada saya. Saudara, orang inilah yang paling vulnerable, yang paling digemari oleh orang-orang Kristian. Tak ada orang ni bicara. Tak ada korang ni di section 18. Tak ada korang ni di section 17. Tak ada korang ni di section 19. Dan pastinya orang ni tak ada di section 21. Macam mana? Sebab itu tuan-tuan, saya ni dengan Datuk Zul perjuangkan ini, dan ini merupakan beban kepada PAS. Macam mana tuan-tuan? Pesuruhjaya PAS mengatakan video murtad tak penting, remeh tak penting. Yang penting ialah, dia kata, ini saya quote, dia kata, yang penting ialah pengundian tu. Punya hantu pula. Macam mana tuan-tuan? Macam mana dia nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai pesuruhjaya PAS Negeri Selangor,
Ada tak kamu kata dalam dengan press conference kamu, murtad tidak penting, orang masuk Kristen tidak penting, yang penting ialah penghuni hantu? Macam mana tuan-tuan ni? Macam mana? Tuan-tuan nak sokong PAS? Tuan-tuan nak sokong parasit bukan parasit dalam PAS? Jangan. Kalau tuan-tuan perempuan sokong saya stick perempuan. Saudara-saudara, sekarang beban luar pertama ialah beban daripada DAP. Allah, DAP kata kita bersama-sama menubuhkan Pakatan Rakyat. Kita telah berjanji, PAS pun telah berjanji tidak akan menubuhkan negara Islam. Kalau kamu terus setelah kita berjaya menahan Putrajaya, kamu nak negara Islam, we will be resigning en bloc. We resign en bloc. Kami akan berhenti secara blok, besar-besaran kami akan meletakkan jawatan. Bayang. Bila Nek Aziz nak melaksanakan hudud juga baru timbul dalam 2 bulan yang lalu. Bukan main orang DAP. Tentang habis-habis. Sampai Nek Aziz mengeluarkan kata-kata, kalau kamu nak keluar daripada pakatan, silakan. Silakan. Nek Aziz dah kata silakan. Apa orang PAS Seksyen 18 dah bersila? Mursyidul Alam dah bagi tahu dah tuan-tuan. He has entered in. Kamu boleh keluar daripada pakatan, dia kata dia ni. Kamu boleh keluar daripada pakatan. Tapi saya tak tahu siapa yang keluar. Saya tak tahu berapa orang yang keluar. Saya tak tahu mana parti yang keluar. Tapi yang saya tahu makin akrab. Pasal nak ke Putrajaya. Bayang. Yang kedua, tuan-tuan yang dengar luaran, saya nak pendekkan. PKR. Kawan saya, tuan-tuan. Kepala Ketapi itu kawan saya. Kawan saya masuk universiti sama tahun 70, tahun 3 tahun sebelum tahun 71. Kursus sama, masuk sama. Saya buat 3 tahun, dia buat 4 tahun. Agak dia lebih cantik daripada saya, itu dia 4 tahun. Betul, dia 4 tahun, saya 3 tahun. Keluar, bekerja sama, hebat kawan saya. Tapi tidaklah seakrab Datuk Zul tadi yang sanggup menspacekan 8 tahun anak dia. Saya tak sampai begitu. Kawan, bapak kawan. Tapi setelah saya mendapat fakta demi fakta, saya sudah membuat satu decision bahawa saya mesti draw satu line. Saya mesti draw satu garis panjang, satu garis lurus memisahkan saya dengan dia. Sebab masalah dia ialah masalah agama dan masalah moral. Tak boleh kawan dia, tapi tak boleh. Pasal apa tak boleh, tuan-tuan? Antaranya ialah saya rasa tuan-tuan dan saya pun mempunyai tekad inquisitiveness, ya? Nak tahu. Kita manusia. Dari segi ilmu psikologi, tuan-tuan, makin tak diberitahu makin nak tahu, makin tak beritahu makin nak tahu, makin nak beritahu makin nak tahu, makin tak beritahu makin nak tahu. Itu yang tuan-tuan perempuan kadang-kadang gaduh sikit dengan suami daripada dapur sampai ke bilik sampai keluar dah tanya, ya ke bang? Ya ke bang? Nak tahu lagi tu, ya ke bang? Ya ke bang? Pasal makin dia tak bagi tahu, makin kita nak tahu. Saya masuk dalam kumpulan itu, makin tak bagi tahu, makin saya nak tahu apa dia. Tuduhan yang dikemukakan oleh Datuk Nala, buat kalian keberapa saya tak tahu. Press conference dah 2 kali. Apa Datuk Nala kata? Tolong buktikan yang kamu bukan bisexual.
Apa arti bisexual? Pintu depan boleh, pintu belakang boleh. Buktikan. Bagi tahu. Jelaskan. Terangkan. Saya pun tuan-tuan kawan, selama ini mengumpulkan fakta-fakta yang disampaikan kepada saya pun tidak akan soalan Nala itu. Soalan yang Nala tanya itu sebenarnya soalan yang saya nak tanya. Saya nak tahu betul tak kamu ni bisexual. Kalau bisexual kamu tak boleh. Jadi ahli parlimen pun tak berapa boleh. Jadi menteri tak boleh. Jadi Perdana Menteri boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau dia mengatakan boleh, memang partner betul lah tu. Saudara, buktikan tuan-tuan, buktikan. Segala video-videonya, segala video-videonya yang dihantar ke Amerika Syarikat untuk mengetahui genuineness of the video dengan forensik, dengan kajian forensik yang dibuat mengenai video itu tercanggih, menggunakan peralatan tercanggih dalam dunia di Amerika Syarikat, mendapati 99.9% video itu adalah sahih. Dibawa pula ke South Africa pula. Tuan-tuan pun ngangguk juga South Africa pula. Ilah. South Korea. Ilah. Kalau saya kata South Mozambique pun ngangguk. Dibawa ke South Korea, dihantar kepada expert forensik, pun mengatakan 99.9% itu adalah video yang sahih. Saudara-saudara, Hasan Ali bertambah ragu, bimbang, bertambah inquisitif, bertambah nak tahu. Biasa. Tapi tak ada jawapan. Makin tak ada jawapan, makin meluap-luap keinginan rakyat Malaysia 28 juta ingin tahu. Saya baca dalam tulisan blog, saya harap itu tidak betul. Dia kata dia tak mau respon apa-apa. Dia nak respon setelah PRU ke-13. Macam mana? Saudara-saudara saya, anak saya SMS-kan saya, ayah tak perlulah sebut soal-soal pribadi. Bukan soal pribadi ini, saya tak mau rakyat Malaysia tertipu. Tak nak rakyat Selangor tertipu.